Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk mind map chapter 8, dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, television, radio dan digital video. Okey. Untuk bahagian yang pertama iaitu television, ciri-ciri yang ada padanya adalah measurable and accountable, iaitu kaedah periklanan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, provide immediate response, iaitu memberi tindak balas yang segera. Yang terakhir, variety of programming and special interchannel, memberi saluran, memberi pelbagai jenis saluran untuk meningkatkan lagi segmentasi pasaran. Seterusnya, how TV use indirect response advertising. Bagaimana TV ni digunakan dalam iklan tindak balas langsung. Yang pertama, to sell product or service or promote. Maksudnya untuk menjual produk atau perkhidmatan atau mempromosikan calon politik atau bukan tujuan keuntungan. Yang kedua, to get inquiries, untuk mendapatkan pertanyaan. Yang ketiga, to support other media. Dan yang terakhir sekali, television viewers have one of two objective. First, entertainment. Two, information. Biasanya penonton televisyen ni dia mempunyai salah satu sebab daripada dua objektif ni, iaitu untuk mendapatkan hiburan atau mendapatkan maklumat yang terkini dan sahih. Okey, untuk market segmentation, yang pertama, television programming seperti sport, news, comedy dan lain-lain. Yang kedua, time of day. Yang ketiga, day of week. Dan yang terakhir, reach of local TV station. Okey. Seterusnya, television time. Price is determined by number of viewer. Harga ditentukan oleh bilangan penonton. Semakin ramai bilangan penonton yang melihat, semakin tinggilah harga yang akan dikenakan. Okey. Price peak during time and the early evening hour. Harga memuncak pada waktu utama dan awal waktu petang. Biasanya kalau waktu kemuncak, biasanya pada waktu family dah berkumpul dekat rumah. Macam contoh pada pukul 8 malam. Biasanya iklan yang keluar pada pukul 8 malam hingga 9 tu adalah harga iklan dia berbeza daripada iklan pada waktu lain. Okey. Seterusnya, measurable of advertising response, dia terbahagi kepada 3 jenis. Cost per response, CPR, atau dikenali sebagai ukuran paling sahih. Yang kedua, gross rating point, GRP, iaitu digunakan sebagai ukuran untuk periklanan umum. Yang terakhir sekali, area of the minute influencer, iaitu AD, atau lebih dikenali sebagai glosari pembelian masa TV untuk periklanan TV. Okey. Akhir sekali, kita pergi kepada using television advertising. Television ni dia ada kelebihan dan keburukan dia. Okey, yang pertama, kebaikan dia, provide a wide choice of cost alternative, iaitu menyediakan pelbagai pilihan kos alternatif. Yang kedua, quick response, iaitu respon yang pantas. Yang ketiga, large impact in short time period, maksudnya dia memberi kesan yang besar dalam jangka masa yang sangat singkat. Okey, untuk kelemahan, dan dia adalah short life response, iaitu tanggapan jangka pendek. Yang kedua, high cost to produce and place TV ad, iaitu kos tinggi untuk menghasilkan dan meletakkan iklan TV. Yang ketiga, limited time, iaitu masa yang sangat terhad. Yang keempat, lack of tangible response device, iaitu kekurangan alat tindak balas yang ketara. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian radio. Okey. Ciri-ciri yang ada pada radio adalah major media of direct response advertising, iaitu menjadi medium utama untuk iklan tindak balas langsung pada tahun 1920-an lagi. Yang kedua, still a strong medium today but not widely used. Maksudnya masih menjadi medium yang kuat pada hari ini tetapi tak digunakan secara meluas. Yang keempat, allow advertisers to segment listeners, iaitu membolehkan periklanan membahagikan pendengar. Pada masa sekarang, zaman sekarang ni
banyak iklan dah digunakan melalui medium radio untuk menarik lagi minat penonton untuk dia mengetahui lagi tentang produk. Okey, yang seterusnya station loyalty, iaitu mengikut jenis muzik, semua berita dan sukan sahaja dan lain-lain. Lepas tu stesen menjadi stesen kesetiaan, iaitu pendengar radio menyesuaikan dengan kurang dari 3 stesen secara berkala, sementara penonton TV terus menukar saluran. Kita pergi kepada using radio advertising, dia terbagi kepada 2 juga, iaitu kelebihan dan kekurangan dia. Okey, untuk kelebihan dia, relatively low cost, iaitu kos yang agak rendah. Yang kedua, message can be mailed with this joker chatter, iaitu message boleh disatukan dengan obrolan joke this. Yang ketiga, can be up to 50 minit, boleh sampai 15 minit. Yang keempat, per inquiries arrange, iaitu setiap urusan siasatan. Yang ketiga, sedikit persiapan. Yang ke-6, change can be made up to the very last minute, perubahan boleh dilakukan hingga saat terakhir. Yang ketujuh, more flexible than TV, iaitu lebih fleksibel daripada TV. Untuk kekurangan dia, no permanent response device, iaitu tiada alat tindak balas yang kekal. Yang kedua, no visual impact, iaitu tiada kesan visual. Yang ketiga, people listening are often in their vehicle and cannot respond to the right way. Maksudnya orang yang mendengar sering berada di dalam kenderaan, mereka tak dapat memberi tindak balas secara langsung. Yang terakhir, internet radio competition, iaitu pertandingan radio internet. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, digital video. Okey, ciri-ciri yang ada padanya adalah video content must fit with the culture of the brand. Maksudnya kandungan video mestilah sesuai dengan budaya jenama. Yang kedua, keep target market in mind, maksudnya ingatan pasaran sasaran. Ingat. Yang ketiga, video content should stem from consumer research, maksudnya kandungan video semestinya berasal daripada penyelidikan pengguna. Yang keempat, identify other brand that already reach your target customer, maksudnya kena pasti jenama lain yang sudah menjangkaui pelanggan sasaran anda. Dan yang terakhir, link to those other brand on YouTube channel, maksudnya pautan ke jenama lain di saluran YouTube anda. Okey, untuk digital video metric, yang pertama adalah view, upload, rating, comment, favorite, subscribe, link and active sharing. Okey, seterusnya YouTube available features for using. Yang pertama, insight, iaitu alat analisis. Yang kedua, annotations, iaitu anotasi untuk memberi penyisipan. Yang ketiga, call to action, iaitu ajakan tindakan. Yang keempat, auto share, membolehkan perkongsian automatik. Okey, itu saja daripada saya untuk MyMath Chapter 8. Sekian, terima kasih.